akan terus. Soalannya macam ni. Saya nak tanya kepada Dr. Jo. Okey, simple saja. Kita masih lagi ada satu keadaan yang mana nak bekerja ke nak belajar. Ini kepada mungkin yang tak kisahlah result cemerlang ke tak cemerlang ke, sebab orang selalu kata sekarang tak belajar pun boleh jadi kaya. Itu. Jadi YouTuber boleh jadi kaya. Jadi persoalannya, saya selalu dengar pendidikan merupakan pelaburan yang paling menguntungkan. Adakah ini benar? Yang kedua, nak bekerja ke nak belajar? Sila Dr. Jo. Terima kasih moderator. Minta maaf lah kalau agak lama. So saya cuba padatkan. Dia satu persoalan yang sangat menarik sebenarnya, disebabkan dia berbalik kepada suatu persoalan yang lain. Persoalan yang lain itu adalah apa tujuan sebenarnya kita belajar. Itu benda yang sebenarnya sangat related. Apa yang suka saya kongsikan adalah, yang pertama, tujuan kita belajar asalnya dia bukan berkaitan dengan kerja. Sebab itu kalau dalam Islam tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia sebenarnya membaca kan, Iqra' tu membaca terkait dengan ilmu. Sebenarnya adalah berkait dengan kita mendapat ilmu untuk tujuan kita memahami kehidupan kita sendiri di atas muka bumi ini. Tapi itu bukan persoalan yang saya nak jawab. Tetapi kalau kita melihat, sebenarnya benar bahawa pendidikan itu suatu pelaburan, dan kalau kita melihat dalam konteks negara, kerajaan berbelanja dengan satu bajet yang sangat tinggi setiap tahun sebenarnya, especially kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun sektor pendidikan. Kenapa? Dia sebenarnya adalah kerajaan bukannya dipanggil untuk untung itu dalam bentuk material, tetapi keuntungan itu akan dapat melalui nilai masyarakat yang terbina dengan ilmu. Itu satu benda yang sangat penting. Dia merupakan suatu investment yang sangat panjang begitu. Dan bila mana rakyat ada ilmu, rakyat boleh hidup dengan independen, rakyat boleh memberi nilai tambah kepada kemajuan negara. Rakyat bukan sekadar nak cari kerja, tetapi juga dengan ilmu dia boleh ada bisnes dan dia boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Itu benda yang sangat penting. Sebab tu kalau kita tengok dalam negara maju, sebenarnya negara maju ni boleh katakan 70% ke atas semua rakyat dia itu pernah masuk tertiary education. Sama ada masuk universiti ataupun masuk college. Maksudnya dia bukanlah semestinya belajar itu maksudnya semata-mata untuk kerja, tetapi itu adalah indikator. Dia akan ada perubahan dalam bentuk corak fikir rakyat. Okey. Sebab tu kalau kita tengok Malaysia sendiri, apa yang saya nak share adalah lately lah dengan kalau kita tengok Dr. Roslim ada kat sini, Dr. Zul ada kat sini, maksudnya kerajaan telah memperkasakan bidang TVET itu sendiri dengan ada MBOT dan sebagainya. Dan dia merupakan suatu pelaburan yang besar untuk negara, dan dia juga sebenarnya satu pelaburan untuk ibu bapa. Tapi persoalan yang Dr. Izwan tanya kat saya itu adalah nak kerja ke nak belajar? Nak kerja ataupun nak belajar. Dia sebenarnya atau tu tak sesuai. Sebab seolah-olah dia adalah dua pilihan yang ekstrim, tetapi bekerja itu juga sebenarnya satu proses belajar, ataupun belajar itu juga adalah suatu proses yang mana kita bersedia untuk bekerja. Cuma maksud Dr. Izwan tu adalah nak kerja dulu selepas SPM, baru nak sambung belajar. Maksud kita kerja dulu setahun dua, kumpul duit ke apa ke, dan baru kita nak belajar. Ataupun kita habis SPM, kita belajar siap-siap, habis degree dan baru kita masuk alam pekerjaan. Saya memilih, soalan ini saya memilih dan syorkan bahawa kita kena belajar dulu kecuali ada hal yang tidak dapat dielakkan. Itu sangat langka lah. Contohnya, ada hal kesihatan, maksudnya ataupun ada hal-hal lain. Secara umum, belajar dulu. Kenapa? Yang pertama adalah jika keputusan peperiksaan kita tu baik, jadi kalau kita memilih untuk bekerja dulu, dia memang boleh, tetapi masalahnya apa? Dari segi psikologi, kadang-kadang bila kita kerja pegang duit sendiri, kita susah nak balik semula di dalam ekosistem pembelajaran. Itu normal. Maksud kalau kita kerja dulu, pegang duit sendiri, agak susah. Walaupun saya tak nafikan ada yang mampu. Saya ada seorang kawan tu, dia bekerja dulu sebab dia orang susah, dia bagi adik dia belajar. Jadi dah 10 tahun kerja dalam industri, barulah dia masuk diploma balik sehinggalah dia habis degree. Sangat susah nak jumpa, tapi memang ada. Cuma bagi siapa yang tidak ada condition tersebut, keutamaan adalah belajar dulu. Yang kedua, kenapa? Dia adalah berkait dengan momentum. Kita kena belajar dulu
Sebab lepas SPM ni, jiwa muda kan, kita ada momentum belajar yang tinggi, ada semangat, sangat baik kita teruskan sehinggalah kita dapat a piece of degree. Ataupun kita dapat, maksudnya segulung ijazah. Yang ketiga, kalau kita nak relate dengan situasi pandemik COVID-19, sebenarnya pasaran kerja tidak begitu baik. Itu secara umum lah. Maksudnya ekonomi dunia tak okey. Jadi market kerja sangat shrink. Orang makin lama makin dibuang kerja. Jadi pada ketika ini, mana-mana negara pun sebenarnya dia akan menggunakan strategi adalah investment more kepada peluang belajar. Mana-mana negara. Ketika market shrink, kebiasaannya ketika ekonomi turun, mana-mana negara dia akan invest banyak kepada peluang pendidikan supaya ramai orang duduk dalam tu. Yang last Dr. Izwan adalah saya syorkan belajar kenapa negara invest banyak untuk perkasakan TVET dan inilah masa ataupun peluang untuk diambil. Kemudian bila mana kalau kita tengok dulu datuk nenek kita payah nak belajar bukan pasal maksudnya tak ada peluang belajar, itu pada faktor kemiskinan dan sebagainya. Kita hari ni faktor tu tak wujud. Kita sekarang ni faktornya adalah kita ada peluang belajar banyak tempat, lebih baik kita belajar dulu, kemudian barulah kita masuk ke alam pekerjaan itu lebih baik. Sekian.